Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Dr. Dayang Anita binti Abdul Aziz. Saya adalah pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim, Universiti Kebangsaan Malaysia. Berjumpa kita sekali lagi. Hari ini tajuk yang diberikan kepada saya ialah wanita dan kuasa membuat keputusan. Baik, saya nak share skrin saya ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Tajuk kita ialah wanita dan kuasa membuat keputusan. Ada pokok kali ini saya akan terangkan di akhir nanti atau hampir akhir nanti apa maksud pokok ni ya. Baik, sebelum tu kita tengok sedikit beberapa sorotan literature berkaitan tajuk wanita dan kuasa membuat keputusan. Para hadirin sekalian, kalau kita tengok area kritikal ya, bahagian kritikal di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu United Nations berkaitan dengan wanita, ada 12 perkara di mana wanita ini masih terkebelakang ya di zaman ini, tahun ini 2021, abad 21, kita masih terkebelakang, wanita masih terkebelakang dalam isu-isu berkaitan 12 perkara ni, 12 bahagian ni ya, iaitu persekitaran, kuasa membuat keputusan, kanak-kanak, perempuan, ekonomi, kemiskinan, keganasan ya, hak wanita, pendidikan dan training ya, bagaimana kita mekanisme untuk memperbaiki lagi wanita, wanita dan kesihatan, media dan juga kawasan-kawasan yang ada konflik ya, yang ada peperangan dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok begini, yang nombor 2 penting ialah kuasa wanita dan kuasa membuat keputusan. Bila kita bercakap tentang ini, kita sebenarnya terpaksa melihat kepada kuasa yang paling tinggi dalam kerajaan, iaitu wanita dan politik. Saya faham bila kita ada satu tajuk lagi kan di bawah Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Selangor, yang mana kita fokus kepada wanita dan politik. Tapi kita tak boleh lari. Bila kita bercakap tentang wanita dan kuasa membuat keputusan, kita kena touch sikit, kena sentuh sedikit tentang peranan wanita dalam politik. Kerana kalau kuasa yang paling tinggi itu kurang, maka bawah tu terkejutlah kita yang di bawah tu semua pun kurang. Okay? Jadi kalau kita nak, kita kena tinggikan yang atas ni supaya yang bawah tu pun mudah untuk berkembang. Ya? Jadi saya nak bawa perhatian kita kepada platform di Beijing ya. Ini adalah pada tahun 2015 ya. Jadi apa sebenarnya platform Beijing ni ya? Kita maklum bahawa ramai sangat persatuan atau kesatuan atau kerajaan-kerajaan bercakap tentang kepentingan wanita ini membuat keputusan ya, diberi peluang menjadi ketua dalam politik ya, sebagai ahli parlimen, sebagai hakim, sebagai ketua-ketua polis ya. Mereka sepatutnya berpengaruh dalam NGO, organisasi global, dalam hal-hal masyarakat. Mereka mesti terkehadapan sebagai akademia, sebagai ketua eksekutif, dapat sebagai pengurus-pengurus kanan. Mereka juga perlu terkehadapan sebagai negotiator ya, ataupun orang yang utama dalam membuat negotiation di peringkat organisasi kesatuan pekerja. Dan tentunya mereka ini perlu diberi keutamaan membuat keputusan dalam rumah tangga masing-masing ya.
Jadi kita bila bercakap tentang hal ni, mungkin ada yang berfikiran, oh ini terlampau liberal. Ini bukan nothing, tidak berkaitan dengan masalah liberal atau tidak, tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau saya tunjuk ni nanti kita tengok statistik dia, kita masih terkebelakang. Jadi kita nak push kita ke depan kerana agama pun memberi keutamaan kepada wanita ya. Jadi sepatutnya semua kita sebagai rakyat bersama-sama merealisasikan hal ini. Baik. Seawal tahun 1979, bila mana kita ada CEDAW, CEDAW, Convention of Elimination of Discrimination Against Women. Maksudnya kita dah ada bil ya, berkaitan apa yang sepatutnya dibuat untuk memastikan tiada diskriminasi di kalangan wanita, terutamanya di dalam bidang politik dan juga hal-hal awam. Ya, ini tahun 1979. Dan pada tahun 1990 kita dapati kita dah bersiap sedialah bagi target. Ini kita kata menjelang 1995 kita dah ada peningkatan leadership post untuk wanita 30%. By 2000, tahun 2000 mesti dah 50% ya. Sebab kita katakan agama, sosial semua memandang tinggi wanita ni ya. Dan pada tahun 95 kita dapati target 30% tu tak dicapai. Jadi kita pun buat deklarasi Beijing dan kita adakan platform untuk action yang sepatutnya dibuat ya. Jadi kita kata kita kena ada gender balance lah, dan kita mahukan supaya wanita ni diberi peluang untuk masuk ke dalam sistem administrasi negara supaya membolehkan polisi-polisi atau dasar yang baik untuk wanita dan dipelopori oleh wanita. Baik. Apa berlaku? Kemudian daripada tahun 95 masuk tahun 2000, masuk tahun 2011 ya. Dan kalau kita tengok di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu masa General Assembly dia tahun 2011, dia dapati tak berapa, kita recall lah balik apa yang kita fahami masa Beijing tahun pada 95 tapi kita macam tak mencapai equality yang kita harapkan ya. Dan kita pun bertanya, apa yang kita nak sebenarnya, apa perempuan ni nak, wanita-wanita ni nak 30% ke nak 50%? Ada orang yang confused, ada negara langsung dia tak ada target yang begini dalam 50 dan 30 ni kita katakan bukannya orang yang bekerja saja, maksudnya wanita tu adalah di dalam kedudukan yang membuat keputusan ya. Jadi didapati kalau kita nak set target sekurang-kurangnya 30%. Tetapi ada negara yang bagus, dia kata gender parity. Jadi dia akan cuba supaya ada composition 50-50. Ya, tapi di negara kita ni silap. Semua orang ingat, oh kita 50-50 ni kalau ada 100 pekerja, 50 perempuan, 50 lelaki. Bukan begitu. Ya, kita katakan komposisi decision making. Maksudnya yang membuat keputusan tu, di pihak yang membuat keputusan tu mesti sekurang-kurangnya 30% wanita dan sebaik-baiknya seimbang 50% 50% ya. Jadi kalau ada negara tu yang tak ada langsung target, lebih susah lah jadi tidak ada representasi kaum wanita dalam membuat keputusan ya, di peringkat polisi, dasar, akta dan sebagainya. Baik. Jadi dibezakan tahun 95 di mana kita bercadang untuk membuat ini ya, deklarasi Beijing ni dan 20 tahun kemudian apa yang kita dapati. Jadi kita kena tengok progress tu, kalau kita kira progress tu kita kena tengok top position dalam kerajaan di negara masing-masing. Okay? Jadi pada tahun 95 didapati ada 11.3% saja peratusan wanita dalam parlimen. Ini world average. Ini purata yang meliputi data antarabangsa ya. Dan 20 tahun kemudian naik 11% kepada 22% ya. Ini sangat sikit ni, 20 naik 10%. 11% dalam tempoh 20 tahun ya. Sangat kita ke belakang ya.
Kemudian kita tengok dalam 20 tahun ni adalah tahun 95 ada 4 orang presiden dan kemudian naik kepada 10 presiden, ya. Jadi apa maksudnya ni, 6.5% saja presiden dalam 20 tahun kita naik, pertambahan dalam 20 tahun. Kemudian kita tengok yang jadi Perdana Menteri, 7 naik kepada 14. Jadi kita, nampak naik tinggi. Tidak, 14 daripada 193 ni 7% saja. Jadi presiden 6% naik, yang ada 6% di by 2015 ada 7% saja, 7% saja Perdana Menteri wanita di dunia, ya. Dan sekarang ni bertambah sikit lah, jadi nanti bila ada tajuk wanita dan politik tu, satu lagi sesi yang bukan oleh saya tapi oleh Timbalan Pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim, sila dengar, jadi saya yakin dia akan bincangkan dengan lebih lanjut. Jadi kalau kurang orang yang paling tinggi itu wanita, tentu hal-hal yang berkaitan dengan wanita kurang diberi perhatian. Ini bukan postulasi, ini memang betul. Ini adalah bukan teori saja, ini dalam praktikalnya memang begitu. Kalau kurang yang di atas tu wanita, apa-apa polisi berkaitan wanita tu memang kurang. Jarang orang lelaki nak fikir wanita dulu, dalam sebarang decision making atau membuat keputusan dia. Dan kita tengok juga majoriti dalam 20 tahun kita dah bincang nak naik 30% tu, majoriti hanya ada 10 ke 20% saja. Average purata wanita dalam parlimen. Ini sangat-sangat rendah lah. Kononnya ada negara yang tinggi, ada yang 50% lebih, ada yang 40-50%, tapi majoriti adalah 10 ke 20% saja, sangat rendah. Baik, jadi kita dapati walaupun kita kata begitu, di negara Rwanda misalnya, ini bukan negara maju, bukan negara intermediate macam kita pun, didapati ada peningkatan representasi wanita di dalam parlimen dia, dalam kerajaan dia. Okey. Dan begitu juga di Bolivia, lebih daripada 50%. Jadi macam mana mereka buat ni? Jadi ini kerana negara-negara ni dia telah adakan kuota dan dia bersungguh-sungguh untuk mencapai kuota yang ditetapkan. Jadi tentulah kalau negara-negara contohnya macam Malaysia ni, kalau kita bercakap tentang 30% representasi wanita hanya sebagai pekerja, kita tidak akan mencapai 30% representasi wanita dalam posisi ataupun pos membuat keputusan, sebab jadi kita kena ada set target. Baik. Jadi itu tahun 2015, 20 tahun daripada asalnya 95 dan 2015, bagaimana keadaan 2021 sekarang, Kalau kita tengok, kita dapati ada sedikit balance, di peringkat antarabangsa, tetapi kebanyakan negara di dunia ni tidak mencapai keseimbangan gender dalam membuat keputusan, yang wanita masih lagi terkebelakang. Dan kita juga dapati ada banyak bukti, yang menunjukkan jika wanita itu di dalam posisi atau pos kepimpinan, banyak proses-proses atau projek-projek yang lebih berjaya dibuat. Dia ambil contoh di sini, di India, jumlah projek drinking water di kawasan-kawasan di mana kawasan itu diketuai oleh wanita adalah 62% lebih tinggi daripada kaunsil yang ada diketuai oleh
kaum lelaki. Begitu juga di Norway, di negara maju, kita dapati sekiranya wanita itu berada di dalam kaunsil membuat keputusan, banyak keputusan-keputusan yang lebih baik dibuat. Okey, ini pembuktian. Jadi bukan teori-teori bubuh wanita lepas tu buat keputusan wanita tu konon akan buat keputusan baik. Memang dia akan buat keputusan yang lebih baik untuk bukan saja kaum dia, tetapi juga membuat keputusan berkaitan orang awam dan juga kanak-kanak. Okey. Dan didapati kita wanita ni kalau dia di dalam posisi kepimpinan politik, dia boleh bekerjasama dengan uh, wanita-wanita yang bukan dalam parti politik dia. Dia tujuan dia sama. Dia boleh buat yang perbincangan itu. Dia tidak hanya berbincang dalam parti politik dia saja. Jadi ini satu kekuatan. Maksudnya wanita tu bila kita bersatu, kita boleh ambil banyak manfaat untuk isu-isu seperti beberapa perkara yang boleh mengurangkan diskriminasi, mengurangkan keganasan wanita, diskriminasi atas wanita, ada buat banyak pembaharuan tentang apa ni, pencen, tentang akta atau undang-undang berkaitan apa ni, gender equality. Okey. Jadi kita nak fokus dua benda ni, iaitu kalau wanita tu diberi kuasa untuk membuat keputusan, dia boleh membuat pembaharuan ataupun kebaikan lebih daripada lelaki, dan juga dia boleh bekerjasama walaupun dia bukan di dalam parti politik yang sama. Okey. Jadi macam mana kita nak membuat keputusan ni, hadirin sekalian, ya? Jadi kita sepatutnya, saya nak kongsi sikitlah tips ni, ya. Ini bukan khas untuk wanita saja, tapi saya rasa wanita, tajuk kita hari ini, kita ni ada cara mengatasi atau menghadapi apa tu situasi menggunakan respon kita, behavioral response kita yang positif, ya. Yang mungkin orang rasa tak positif, sebenarnya benda ni positif dan kita kena yakin sebab memang wanita ada kelebihan ini daripada lelaki. Pertamanya memang kalau kita dipilih, biasanya kita bukan dipilih kerana kita kurang IQ kita. Jadi kita ada intelligence, ada kemahiran, ada kepakaran dalam bidang tersebut. Yang kedua, kita tahu wanita lebih banyak integratif leadership, dia dalam membuat keputusan pun dia banyak mengambil apa tu idea-idea ataupun bertanyakan pendapat orang lain, dan kemudian dia susun dan diformulate supaya dia keluarkan keputusan yang lebih baik. Yang keempatnya, yang ketiganya, kita dapati wanita ada lebih tinggi empati. Empati ni berbeza dengan simpati. Empati maksudnya dia meletakkan diri dia dalam kedudukan seseorang yang lain. Jadi dengan itu dia boleh membuat pertimbangan yang lebih rasional. Dia tidak hanya kesian, tapi dia faham, dia memahami, dan dia membuat adaptasi. Yang keempatnya, agility. Maksudnya dia tidaklah begitu sepanjang masa, kalau kita ingat tajuk semalam, tajuk berkaitan dengan gaya kepimpinan, dia agile. Jadi mungkin ada masa dia demokratik, ada masa dia affiliative, ada masa dia commanding, jadi begitu. Jadi semua behavioral response ini atau cara leadership ni sangat penting dalam membuat keputusan. Jadi kita balik kepada pokok-pokok ni, apa maksudnya? Dalam membuat keputusan, wanita ini biasanya kita nak tengok tempoh masa yang diperlukan untuk kita membuat keputusan. Benda ni urgent ke, tak urgent ke, Dan biasanya lebih kritikal sesuatu itu, wanita lebih boleh membuat keputusan yang lebih baik lagi. Ini semua fakta-fakta dan data-data. Okey. Jadi lebih kritikal dia, lebih dia boleh membuat keputusan dengan baik. Dia tidak panik. Sebab kalau kita ada satu kajian, dia measure serum hormon kortisol kita, didapati kita tak mudah panik, jantung tak
tak mudah laju, tak tu pasal bila kita dalam posisi kepimpinan lah Jadi pemimpin wanita biasanya dia cool aja dia boleh apa-apa yang streskan dia tu dia tidak mudah jadi irrational Yang keduanya kita tanya diri kita, apa kerahsiaan dalam membuat keputusan ni? Adakah keputusan yang kita akan buat ni hanya khas untuk orang-orang tertentu saja ataupun boleh kita umumkan? Jadi ini penting sebab kalau tidak kita hilang kepercayaan kalau benda tu patutnya kita buat keputusan tu patutnya kita buat secara rahsia tetapi kita dah berkongsi pula dengan semua ahli mesyuarat, tak boleh Jadi wanita biasanya amat mengambil berat isu-isu kerahsiaan kita tak kongsi data, tak kongsi cara membuat keputusan sewenang-wenangnya kita tak buat keputusan lepas tu pergi minum kopi sekejap, break kita dah cerita kat orang, tidak berlaku begitu Yang ketiganya, kita biasanya wanita dalam membuat keputusan kita ada think tank. Adakah ada grup yang membantu? Hari semalam kita dah touch ni macam mana kita nak adakan think tank yang balance Saya nak detailkan lebih sikit. Patutnya kita ada gender diversity. Maksudnya ada golongan lelaki dalam kumpulan yang membantu kita membuat keputusan. Ada gender kedua-duanya, lelaki dan wanita. Dan kita ada diversity ethnicity maksudnya bukan dalam kumpulan tu Melayu saja ataupun dalam kumpulan tu Melayu dan Cina saja. Kalau keputusan kita itu boleh melibatkan rakyat, jadi kita elok ada representasi ataupun wakil daripada etnik-etnik yang tinggi dan juga etnik minoriti. Okey. Dan dalam think tank kita tu mesti ada kepelbagaian dalam umur juga jadi tak boleh hanya orang tua saja memberi nasihat kepada kita. Kita tidak akan dapat keseimbangan Jadi think tank ni sangat penting dan kita belajar semalam think tank untuk wanita ni kita grup yang kecil, yang kukuh, yang dapat bekerja dengan lebih baik dan sentiasa menghormati kebijaksanaan masing-masing Seterusnya dalam membuat keputusan, bila think tank tu bagi kita idea dan pendapat, kita sebagai pemimpin, kita yang ketua, kita tengok adakah keputusan ini satu yang maju ataupun mundur. Jadi macam mana kita nak tahu maju atau mundur? Itu yang perlu kita ada sorotan kajian, sorotan literature, apa yang telah dibuat dulu, adakah keputusan yang kita buat ni baru ataupun kita aja perasan benda ni baru. Sebenarnya ini idea 15 tahun dulu orang dah simpan dan sekarang keluar semula. Begitu contohnya lah. Adakah kita saja rasa keputusan ni maju tetapi di peringkat antarabangsa katakan ini satu keputusan yang mundur Jadi kita perlu buat sedikit sorotan kajian, bukan buat sedikit lah. Maksudnya think tank tu dah tolong kita. Ini idea baru ke, ini yang latest ke ini yang current ke begitu. Seterusnya kita tengok kesan. Bila kita nak membuat keputusan, kesan dia bagaimana? Adakah impak ini boleh diterima atau tidak? Keduanya, apakah level impak ini? Adakah hanya untuk institusi kita saja ataupun adakah dia melibatkan institusi lain? Bagaimana agaknya bila kita faham kesan tu, impak tu melibatkan sama ada bahagian kita saja, melibatkan orang ramai. Jadi kita lebih peka, kita lebih sensitif sama ada nak buat keputusan ni atau tidak. Ada tak kita perlu bincang dulu sebelum buat keputusan, kita tahu yang ini akan melibatkan kumpulan A. Kumpulan A tak ada dalam kita punya representasi. Mungkin kita kena ambil sedikit feedback ataupun idea daripada respon daripada kumpulan A, wakil kumpulan A, begitu. Apakah kesan ini akan menyebabkan risiko keselamatan ke, risiko kewangan ke yang tinggi jadi kita kena fikir. Dan biasanya wanita kita akan melihat kepada kesan ini lebih daripada golongan lelaki. Yang seterusnya, yang keenamnya ialah sumber. Bila kita membuat keputusan, kita tengok wanita ni biasa dia tengok
berapa orang sumber yang saya perlu nanti. Contoh sumbernya sumber manusia, sumber keuangan, ya. Ada berapa orang lelaki yang saya perlukan ni, berapa staf perempuan saya perlukan ni, apa sumber lain yang saya perlukan, adakah saya perlu bantuan jabatan lain, kementerian lain, adakah saya perlu tengok peraturan, akta, dasar, ya, dan sebagainya. Jadi kita dalam buat keputusan nampak kompleks, tapi sebenarnya kalau kita biasakan negotiation macam saya cakap tu, benda ni menjadi satu benda yang biasa. Bila kita nak buat keputusan, sebelum kita capai keputusan akhir, kita tengok kalau sumber katakan staffing tak cukup, wang tak cukup, dan kita mungkin perlu lihat sama ada keputusan kita tu kena kecilkan sikit, kan? Target itu kecilkan sikit, ataupun kalau kita rasa sumber tu perlu besar, mungkin kita bagi tahu preliminary dulu. Buat dulu yang tunjuk, buat kajian rintis ke, buat projek rintis dulu, tunjuk kesanan, kemudian baru orang nak bagi duit lebih, kan, untuk projek berikutnya. Itu contohnya. Dan akhirnya kita tengok tanggungjawab. Siapakah, bila kita buat keputusan ni, siapakah yang membuat diberi tanggungjawab untuk memantau, meneruskan, memperbaiki apa-apa impak yang kita harapkan itu. Tak boleh kita buat keputusan, lepas tu kita tak tahu siapa yang akan diberi tanggungjawab itu. Jadi kalau wanita kita nak diberi kuasa untuk membuat keputusan, kita kena lalu proses ni semua, ya. Kita kena completekan. Kita tak boleh je buat keputusan dan kita serahkan kepada jawatan kuasa, fikirkanlah macam mana nak buat ni. Itu bukan style wanita, ya. Jadi wanita ni dia tahu, okey, saya buat keputusan ni, jadi saya nak bahagian A, you dipertanggungjawabkan. Bahagian B dipertanggungjawab untuk memantau. Yang bahagian A, kumpulan A dipertanggungjawabkan buat, ya. Saya nak jadi apa di sini? Maksudnya banyak, kita boleh melibatkan ramai ataupun banyak unit. Bukan unit tu bekerja di situ saja, dia jaga diri dia saja, tidak. Kita memberi peluang supaya semua staf di bawah kita bekerjasama. Dia bukan kerja in isolation, ya. Baik. Seterusnya saya nak ingatkan semula. Kalau kita tengok area kritikal ni, ya, pada pendapat saya, wanita itulah yang sebenarnya perlu meningkatkan peluang wanita lain, ya. Kalau kita diberi kuasa di dalam posisi kepimpinan atau memimpin satu unit, satu jambatan, satu fakulti, satu universiti, satu kementerian, ya, dan sebagainya, kita perlu ambil peluang posisi kita tu untuk meningkatkan peluang wanita lain. Bukannya kita menyebabkan wanita tu jadi macam dulu juga, sama je peluang dia. Masa ketua tu lelaki, dia sama saja. Tak boleh begitu. Sebab kita dah ada enough data, kita dah ada cukup data menunjukkan kita terkebelakang dalam semua ini. Jadi saya harap mana-mana kaum wanita yang duduk dalam posisi berkaitan persekitaran, kuasa, ya, yang menjaga kanak-kanak, ekonomi dan sebagainya ini, kesihatan dan sebagainya, dia mengambil peluang, meningkatkan peluang wanita lain, bukannya rasa competition, ya. Sebab kita tengok sebenarnya kita boleh buat begitu, ya. Contoh saya rasa kita tak sepatutnya bila kita naik, wanita ni naik, kita berasa iri hati, berasa tak puas hati, ya. Kenapa wanita tu naik, saya tak naik, ya. Dan orang yang kalah ni berasa dia tak mau memberi bantuan kepada yang menang, dan yang menang ni pula berasa dia akan jaga geng dia saja. Tidak boleh begitu, ya. Ini adalah, saya katakan, stereotip wanita itu sendiri dalam apabila diberi kuasa untuk membuat keputusan, ya. Ini stereotyping, sebab di luar sana, di dunia luar sana, itulah yang
yang digambarkan. Perempuan kalau dia jadi ketua, dia akan suppress wanita lain. Jadi kita tak boleh jadi begitu. Okey. Jadi saya harap perkongsian saya hari ini bermanfaat, ya. Hari ini kita tak bercakap banyak sangat, tapi saya nak kongsi juga, ya, bagaimana posisi saya sebagai pengarah Pusat Kepimpinan Wanita. Saya suka posisi ini, ya, sebab pertama kali saya rasa ini adalah peluang saya meningkatkan visibility tokoh-tokoh wanita lain, ya. Sebab kalau kita tak tingkatkan visibility tokoh-tokoh wanita lain, orang takkan kata kita cukup tokoh, ya. Jadi kalau kita contohnya saya dalam universiti semasa sambutan Hari Wanita Antarabangsa bulan Mac, daripada saya menduduki posisi sebagai pengarah, ya, kita keluarkan buku Tokoh Akademia Wanita UKM, ya. Ini adalah himpunan 167 tokoh akademia wanita di UKM yang ada gaya kepimpinan yang tinggi, ya. Kita ada ramai profesor lebih daripada itu, ya. Tapi kita pilih 167 ni kita bukukan sebab dia ada gaya kepimpinan yang tinggi, ya, dan dia ada dalam bidang masing-masing lah, ya. Jadi kalau saudara-saudari nak tahu, nak buat kajian ke, nak buat mentoring ke, nak jadi menti kepada tokoh-tokoh wanita ni, silakan dapatkan buku tersebut, kerana di dalam tu kita ambil setiap fakulti perubatan, sains sosial, kejuruteraan, pendidikan, agama, Islam, fakulti Islam, pengajian Islam, pusat pintar, genius, ya, pusat IR 4.0 dan sebagainya. Jadi kita kena kenali tokoh-tokoh wanita dalam bidang kita tu sendiri. Kita himpunkan dia, kita tunjukkan visibility dia. Bila kita buat buku, kita masukkan dalam Wikipedia ke, kita masuk dalam website kita ke, jadi visibility tu tinggi, ya. Jadi kita menambah visibility tokoh-tokoh wanita. Ini penting, ya. Jadi dalam saya punya posisi, saya tak boleh saya seorang saja. Saya saja yang dikenali. Itu tidak mencapai matlamat. Mungkin sebagai pengarah adalah kita punya perks, kan. Tetapi sebagai wanita yang di dalam posisi kepimpinan, kita wajib tu, ya, kita tingkatkan visibility tokoh-tokoh wanita dalam bidang-bidang kita, ya. Kita bukukan dan kita wawarkan supaya rakyat dan kerajaan nampak, oh, ada banyak pilihan wanita-wanita ni untuk pos yang lebih tinggi, kan. Kalau dalam universiti nak pos-pos yang lebih tinggi, ini kita bercakap 40%, 30%, apa tu, wanita tu sebagai, katakan, dekan-dekan pengarah, tapi di tempat yang lebih tinggi kurang, ya. Kita tak boleh biarkan itu berterusan, ya. Jadi bukan kerana kita kata kita nak numbers tu saja, tetapi kita dapati buktinya, evidence base-nya menunjukkan apabila wanita tu membuat keputusan, dia ada thought process yang stabil, ya, dan dia sentiasa melihat kepada impak yang lebih besar daripada diri dia sendiri. Okey, dan seperti yang kita bincangkan semalam berkaitan kepimpinan, menimbulkan diversity dalam sesuatu institusi itu hanya mengukuhkan lagi, ya, institusi atau organisasi itu, ya. Jadi kita hanya boleh terkehadapan kalau kita sama-sama bekerjasama. Okey, baik. Dengan itu saya harap topik saya yang pada hari ini mencapai maksudnya dan boleh difahami oleh para hadirin sekalian. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya harap kita berjumpa lagi di masa-masa akan datang. Terima kasih.